Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzila binti Khairuddin bersama rakan-rakan saya Normila binti Osman, Hanis Adlina binti Mama Hanifah dan Siti Nurhidayah binti Syam akan membuat pembentangan tajuk tugasan kumpulan kami untuk subjek pembangunan organisasi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan satu badan tunggal dan bebas yang mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan rasuah. SPRM telah ditubuhkan pada Januari 2009 dan menggantikan Badan Pencegahan Rasuah setelah Parlimen bersetuju pada tahun 2008 supaya satu Suruhanjaya diwujudkan selaras dengan hasrat masyarakat yang mahukan entiti pencegahan rasuah yang bebas, telus dan profesional. Suruhanjaya ini bertanggungjawab menjalankan aktiviti pencegahan rasuah di bawah peruntukan Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Namun, organisasi ini seringkali berkait dengan perlakuan salah oleh para pegawai SPRM itu sendiri yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Menurut laporan berita harian pada 4 Januari 2002, seorang penguasa kanan SPRM telah didakwa atas tuduhan melakukan pecah amanah terhadap wang berjumlah 6.94 juta. Manakala pada September 2021, SPRM telah menahan 3 orang pegawai selepas bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Basikal Malaysia MEIO membuat laporan bahawa jumlah besar wang tunai yang dirampas oleh Suruhanjaya pada tahun 2018 telah hilang. Lazimnya, identiti suatu organisasi tercemar disebabkan oleh sikap individu di dalam organisasi itu sendiri. Hal ini kerana integriti merupakan nadi utama yang berperanan sebagai penggerak dalam membina satu pasukan atau komuniti yang bersih dari salah laku rasuah. Masalah integriti ini merupakan masalah yang punca daripada pengurusan sumber manusia yang tidak cekap dan seseorang individu terjebak dengan perbuatan yang tidak bermoral. Taman dan ingin cepat kaya serta bermewah-mewahan. Negatifnya, integriti sesebuah organisasi akan terancam sekiranya wujud kelemahan di dalam sistem dan prosedur kerja seperti kurang pemantauan dan penyeliaan, penurunan kuasa tanpa peraturan jelas oleh kerana birokrasi. Diagnosis yang digunakan SPRM. Kes yang penyalahgunaan kuasa yang telah membabitkan pegawai SPRM, 3 orang pegawai yang ditahan mengenai kehilangan barang kes membabitkan wang tunai ASD 6 juta iaitu 25 juta duit Malaysia. 4 tujuan diagnosis yang dilakukan iaitu 1. Menilai keadaan semasa, 2. Memberi serta mendapatkan maklum balas, 3. Merancang perubahan dan 4. Mengawasi atau memantau usaha-usaha perubahan. Pertama, menilai keadaan semasa iaitu mengenapasi masalah yang terdapat dalam organisasi tersebut. Apabila dah kenal pasti masalah, maka program perubahan yang sesuai akan dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Bagi kes yang melibatkan penyalahgunaan kuasa pegawai SPRM, pihak organisasi perlu membuat suatu perubahan dan penambahbaikan untuk memantapkan keadaan supaya perkara kecuaian tidak akan berlaku lagi. 2. Memberi serta mendapatkan maklum balas, iaitu kaki tangan dalam organisasi akan memberi maklumat tentang organisasi mereka dan menganalisa maklumat dan memberikan maklum balas kepada kaki tangan tersebut. Diagnosis yang merupakan proses dua hala di antara dua pihak, iaitu pengamal pembangunan organisasi dan anggota organisasi itu sendiri. 3. Merancang perubahan. Perubahan perlu dilakukan dengan merancang tentang data serta maklumat yang tepat dan boleh dicari. Isu melibatkan pegawai SPRM, pengamal OD dapat menentukan perubahan yang hendak dilakukan perlu disesuaikan dengan keadaan supaya isu ini tidak berlaku lagi. 4. Mengawasi atau memantau perubahan. Diagnosis semasa atau selepas perubahan akan memberikan faedah kepada organisasi tersebut. Dengan hasil dari penilaian ini dapat membantu pihak SPRM untuk mengamali langkah-langkah pembetulan. Perincian diagnosis yang dilakukan bahagian siasatan bagi kes ini dijalankan secara berkumpulan dengan menggunakan kaedah pengurusan siasatan berkumpulan bagi mempercepatkan proses siasatan dan menghasilkan kertas siasatan yang lebih telus dan berkualiti. Bahagian ini juga dibagi kepada dua sektor, iaitu sektor awam dan sektor swasta. Sektor awam bagi mengenalikan kes-kes yang berkaitan dengan agensi penguatkuasaan. Sektor swasta pula bagi kes-kes berkaitan pembangunan swasta. Menggunakan kaedah temuduga individu kerana kaedah ini dapat membuat penyelidik dan juga mendiagnosis organisasi. Ejen perubahan boleh menemuduga pelbagai pihak di dalam organisasi tersebut bagi memperolehi maklumat-maklumat yang berkaitan. Bahagian forensik teknologi pula mengendalikan bantuan sokongan forensik, terutamanya melibatkan sektor operasi dan memberikan nasihat forensik
Terdapat 5 cawangan iaitu cawangan forensik komputer, cawangan forensik audio video, cawangan forensik telefon bimbit, cawangan forensik dokumen dan cawangan rekod dan pentadbiran. Kaedah rekod organisasi serta data arkib seperti carta organisasi, laporan syarikat, laporan kewangan, aduan dari pelanggan, pembekal dan masyarakat, fail serta rekod peribadi pekerja. Sumber maklumat yang penting iaitu bagi menerangkan tentang beberapa perkara yang tersirat dalam organisasi tersebut yang mana tidak diterangkan dengan perkataan. Perkara yang boleh difahami fahami pimpinan, sistem komunikasi budaya organisasi, bagaimana keputusan dibuat dan menyelesaikan masalah, hubungan antara setiap fungsi dan unit dalam organisasi tersebut. Perubahan yang datang dari luar sukar dilakukan kerana pemerhatian hanya bagi pergerakan kaki tangan serta aktiviti organisasi. Kaedah yang digunakan dalam menganalisis data. Okey, pembentukan serta pengekalan integriti perkhidmatan yang baik merupakan satu cabaran buat sektor kerajaan memandangkan asas organisasi awam dan juga jumlah kaki tangan yang besar. Jadi jumlah kaki tangan awam yang tinggi ini seharusnya dapat menunjukkan kecekapan dalam sistem perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Namun malangnya prestasi dan juga integriti perkhidmatan awam khususnya SPRM masih di tahap yang bermasalah berikutan kes-kes curi dan juga kes-kes rasuah yang berlaku di kalangan penjawat SPRM itu sendiri. Kaedah yang kami gunakan untuk menganalisis data ini adalah kaedah kualitatif. Dan analisis ini dibuat berdasarkan kepada laporan berita-berita yang terpilih berkenaan dengan penangkapan pendakwaan dan juga sabitan yang mana melibatkan kaki tangan SPRM itu sendiri. Laporan yang pertama ialah pada September 2021 yang mana SPRM telah menyita harta bernilai 1.6 juta ringgit milik pegawai kanannya dipercayai berkaitan dengan siasatan curi barang kes yang mana melibatkan seorang ketua jabatan. Penyitaan ini telah dilakukan berikutan siasatan terhadap seorang penguatkuasa kanan dan juga 2 lagi pegawai berpangkat penguasa serta seorang yang bergelar ketua penolong penguasa kanan. Antara aset yang disita ialah sebuah rumah, 2 buah motosikal berjenama Ducati dan juga 2 buah kereta jenis Mercedes dan juga Honda Type R. Okey, bagi kes laporan yang kedua pula ialah pada Oktober 2021 di mana 2 pegawai SPRM di Johor Bahru telah didakwa di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan menipu seorang penguatkuasa untuk menyerahkan jumlah RM40,000 bagi menyelesaikan kesnya yang mana sedang disiasat oleh agensi tersebut. Tertuduh yang merupakan penolong penguasa grade P29 dan juga penguasa grade 42 telah dituduh serta didakwa meminta rasuah dan mencapai niat bersama untuk menipu seorang individu. Bagi kes ini, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Kesisaan yang mana membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali. Dan laporan terakhir yang kami analisis ialah pada Disember 2021 di mana seorang pegawai SPRM telah ditahan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah dan juga berperanan sebagai tokan dadah. Bukan itu saja, ujian air kencing juga mendapati pegawai tersebut turut positif dadah jenis metafetamin, amfetamin dan juga benzo. Pegawai tersebut juga merupakan salah seorang daripada 3 pegawai kanan SPRM yang telah dikaitkan sebelum ini dengan kehilangan duit barang bernilai 25 juta milik seorang bekas ketua pengarah. Beralih pula kepada pelaksanaan intervensi yang berkesan. Yang mana kerajaan dan juga agensi-agensi kerajaan perlu menyedari bahawa tahap integriti yang tinggi perlu dipupuk pada semua kaki tangan perkhidmatan awam. Ini disebabkan perkhidmatan awam merupakan satu instrumen yang penting dalam pengurusan, pentadbiran serta perkhidmatan negara. So antara pelaksanaan intervensi berkesan yang telah dijalankan ialah yang pertama ialah Biro Pengaduan Awam ataupun SPA yang mana Biro Pengaduan Awam ini dilihat sebagai salah satu intervensi dan saluran bagi orang awam untuk mengemukakan sebarang jenis aduan sama ada dari segi salah laku, penyalahgunaan kuasa serta penyelewengan yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Dengan penubuhan ini, lebih banyak isu-isu integriti dapat disiasat dan juga ditangani oleh pihak tertentu agar masalah tersebut tidak menjadi semakin buruk. Intervensi yang kedua ialah memberikan ganjaran. Memberikan ganjaran ini bermaksud pengiktirafan dalam perkhidmatan yang mana ini juga salah satu faktor dalam meningkatkan motivasi dan juga dorongan untuk setiap kaki tangan dalam organisasi masing-masing. Justru itu, ganjaran harus dianugerahkan kepada anggota perkhidmatan awam yang telah menerapkan integriti yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka. Bukan saja ianya akan menjadi pendorong semangat kepada pekerja tersebut, malah ianya juga boleh menjadi ikutan buat para pekerja yang lain untuk mencontohi dan mengutamakan integriti ketika melaksanakan tugas.
Dan yang ketiga ialah model pencegahan rasuah. Model pencegahan rasuah ini merupakan satu modul yang mana perlu diedar dan diberikan kepada semua anggota penjawat awam, sama ada anggota yang baru dilantik ataupun yang masih di dalam proses pengesahan di dalam perkhidmatan. Kaedah ini secara tidak langsung dia akan memberikan pencerahan serta memupuk sikap accountability, amanah serta berintegriti kepada anggota kerja yang baru. Dan yang terakhir sekali ialah intervensi yang terakhir ialah kepimpinan yang berteladan. Kepimpinan ini merupakan faktor terpenting bagi kejayaan dalam setiap organisasi, di mana pemimpin yang teguh, berwawasan serta berintegriti tinggi harus dipilih untuk mengetuai sesebuah kementerian, agensi ataupun sebagainya. Ini untuk menjadi suri tauladan yang baik kepada anggota kerja di bawah pimpinan yang kelak. Dengan cara ini, anggota kerja di peringkat bawahan akan bersama-sama komited untuk meningkatkan integriti dalam perkhidmatan masing-masing. Intervensi perubahan yang dicadangkan dan dilaksanakan. Dalam menangani dan memastikan perubahan dapat realisasikan, terdapat 3 sarana yang boleh dilakukan untuk jangka masa panjang. Antaranya ialah, yang pertama, semakan semula Pelan Anti Rasuah Nasional. Keperluan untuk menyemak semula Pelan Anti Rasuah Nasional adalah penting bagi memastikan budaya integriti dapat diteruskan dan penerasan yang lebih baik. Semakan semula Pelan ini bertujuan untuk meningkatkan dan membaiki kekurangan dari sudut pelan yang telah dijaga supaya sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Pelan yang tidak disimak semula akan menyebabkan kelompong dan wujudnya ruang kepada penyalahgunaan kuasa dan pelaksanaan pelan anti rasuah yang lemah. Seterusnya, semakan semula ini memerlukan sokongan yang kukuh daripada pelbagai pihak dengan memberikan keutamaan terhadap penekanan modal insan di dalam NACP. Selain itu, Institut Integriti Malaysia (IIM) juga perlu memainkan peranan yang penting dan memperkukuhkan sebagai sebuah organisasi yang menguruskan pembudayaan integriti di peringkat nasional. Yang kedua ialah memperkenalkan Indeks Persepsi Integriti Malaysia. Indeks Persepsi Integriti Malaysia perlu diperkenalkan dan diwujudkan bagi mengukur skor dan indeks serta pemantapan usaha-usaha yang dilakukan bagi mencegah perlakuan rasuah supaya dapat ditambah baik pada masa akan datang. Perkara ini juga menerusi indeks persepsi dapat keterusan diketengahkan serta perolehan indeks persepsi dapat didedahkan untuk tujuan perbincangan awam. Melalui kajian dan laporan indeks ini, masyarakat dapat dinilai dan mengukur serta meluaskan wacana integriti dalam kalangan masyarakat. Indeks ini juga mengambil kira sumber yang menumpukan terhadap laporan dalam inovasi, aktiviti ekonomi yang pelbagai, polisi umum yang dapat menyokong ekonomi negara, governance, kualiti infrastruktur dan penggunaan teknologi. Hal ini juga adalah melalui laporan indeks persepsi dapat memastikan nilai-nilai integriti dapat diterapkan serta membangunkan sifat-sifat accountability dan bertanggungjawab dalam diri untuk mewujudkan persepsi yang positif terhadap pentadbiran terutamanya sektor awam. Yang ketiga, mengukuh agenda integriti. Pengukuhan agenda integriti adalah melibatkan agensi-agensi kerajaan, swasta dan masyarakat. Pengukuhan ini adalah menerusi pelaksanaan MOU transformasi demi untuk mencapai kestabilan dan memulihkan aspek integriti ke tahap yang lebih baik. Selain itu, pengukuhan ini juga adalah bertujuan untuk mencipta peluang baharu dalam membina kematangan serta memilih imej negatif terutamanya di kancah dunia. Agenda ini bagi rancangan untuk memastikan penyalahgunaan kuasa seperti rasuah, jenayah kuala putih dan sebagainya dapat dibangunkan untuk menambah baik skor Corruption Perception Index CPI Malaysia di peringkat dunia. Menerusi perjanjian MOU, semua pihak akan memastikan pelaksanaan agenda memantapkan integriti dapat dicapai melalui pelaksanaan yang sistematik dan inklusif untuk menangani sebarang jenayah rasuah. Hala tuju yang dapat membuahkan hasil yang positif kepada negara perlu dijadikan motivasi utama dalam pelaksanaan pengukuhan agenda integriti. Halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Tidak dinafikan di dalam sesuatu perubahan yang ingin dilakukan oleh sesebuah organisasi, jabatan maupun diri sendiri akan terdapatnya halangan-halangan yang akan dihadapi. Perkara ini kerana yang telah menjadi kebiasaan dan diubah dengan perubahan yang baru tentunya mengambil masa dan cara untuk mengatasinya. Antara halangan-halangan tersebut adalah tahap kesedaran dan pematuhan, iaitu meningkatkan kesedaran dan pematuhan merupakan halangan utama yang perlu ditekankan di dalam melakukan sesuatu perubahan. Amalan dan budaya yang telah menjadi akar umbi dan sesuatu yang dianggap normal di dalam kehidupan perlu dihakis dan dimentras dengan mengukuhkan nilai-nilai murni dan agama. Amalan seperti menerima duit kopi, orang dalam dan sebagainya perlu dihapuskan bagi membina masyarakat yang bebas daripada unsur-unsur rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Halangan yang kedua ialah ancaman dan ugutan. Ancaman dan ugutan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan halangan yang perlu ditempuhi terutamanya penjawat awam yang mempunyai kuasa dan kedudukan untuk mengubah sesuatu keputusan. Ugutan dan ancaman oleh pihak yang tidak bertanggungjawab perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa supaya tindakan yang keras dapat diberikan kepada pesalah-pesalah terutamanya melibatkan rasuah dan salah guna kuasa. Ancaman dan ugutan yang dilakukan perlulah diberikan perhatian yang serius agar langkah perlindungan dapat diberikan kepada mangsa agar tidak ditekan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengikuti kemahuan mereka. Dan halangan terakhir ialah terpengaruh dengan kemewahan dan kuasa.
Pengaruh dan hidup secara mewah merupakan idaman setiap orang. Namun, cara penghasilan perlulah melalui usaha dan cara yang betul. Hal ini terdapat golongan yang ingin hidup mewah dengan menerima suapan dan rasuah daripada pihak lain. Jalan mudah yang diambil bukan sahaja tidak memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh, malah turut menafikan hak orang yang sepatutnya. Oleh demikian, halangan seperti ini biasanya melibatkan diri individu itu sendiri untuk menolak unsur-unsur yang negatif, untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas daripada perlakuan yang salah dengan rasuah. Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan bagi masalah integriti dalam anggota SPRM ataupun medium yang boleh menjadi guideline untuk mengambil tindakan untuk orang yang ada masalah rasuah. Di Malaysia, kerajaan telah pun menangani isu integriti etika penjawat awam dengan melancarkan Pelan Pencegahan Rasuah Nasional NACP 2019-2023 di bawah inisiatif 2.1.5 yang mewajibkan sektor awam dan 6.2.1 yang mewajibkan statutory ataupun OACP. OACP ialah dokumen dasar anti rasuah yang bertujuan untuk menangani isu dan kelemahan dalam tadbir urus integriti dan anti rasuah. Walaupun wujud akta Khusus Pencegahan Rasuah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019 ASPRM 2009 yang menggantikan akta lama Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan pelbagai pelan integriti yang telah dibangunkan, pelbagai kesalahan jenayah melibatkan rasuah dan integriti terus dilaporkan. Pelaksanaan Pelan Tadbir Urus Negara My Governance juga dilihat berpotensi membantu agensi kerajaan mengatasi kelemahan tadbir urus seperti integriti, ketirisan, ketidakcekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam, isu ketulusan dan birokrasi dalam pentadbiran kerajaan. Ia juga bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber yang cekap dan berkesan serta memperkukuhkan integriti, nilai dan etika organisasi bagi mewujudkan budaya kerja yang cemerlang selaras dengan salah satu strategi utama Rancangan Malaysia ke-12 iaitu RM ke-12 yang bertujuan menambah baik ekosistem tadbir urus melalui pengurusan yang baik bagi membolehkan penyampaian perkhidmatan sektor awam. Hasilnya, agenda membangunkan My Governance dan melaksanakan pelbagai inisiatif NACP dijangka dapat memulihkan kepercayaan terhadap institusi kerajaan dalam masyarakat dan global. Susulan itu, semua ketua jabatan dan penjawat awam perlu melipat kali gandakan usaha memperkasakan integriti dan tadbir urus dengan melaksanakan inisiatif yang digariskan dalam Pelan Anti Rasuah OACP organisasi itu. Rasuah dan integriti berkait rapat. Kita semua mesti berazam dan bekerja keras untuk memerangi rasuah dengan memupuk integriti tinggi di kalangan agensi dan individu dalam perkhidmatan awam. Kesimpulannya, kesungguhan untuk meningkatkan integriti para pegawai di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu digiatkan bagi melahirkan sumber manusia yang berkualiti dalam memberikan perkhidmatan yang adil, bersih dan telus. Pembudayaan integriti perlulah menjadi agenda utama bagi meningkatkan kepercayaan di dalam kalangan masyarakat. Ia juga adalah sebagai penanda arus supaya fungsi yang dijalankan oleh pihak SPRM dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sekaligus dapat mengawal permasalahan terutamanya yang melibatkan pegawai SPRM daripada terus menjadi barah dan menjejaskan nama organisasi. Masalah sumber manusia yang tidak berintegriti juga dapat dikurangkan dan disekat daripada peringkat awal melalui pemantauan dan penilaian yang lebih ketat. Hal ini bagi mengelakkan pegawai-pegawai yang terpengaruh dengan tawaran perasuah dapat mengelakkan diri pada terjerumus dengan perbuatan tidak bermoral tersebut. Sokongan awam juga penting, terutamanya pihak media cetak dan elektronik dalam menerbitkan contoh-contoh kes yang melibatkan pegawai-pegawai kerajaan dan penjawat awam agar menjadi iktibar dan tauladan untuk semua. Pelbagai hukuman dan tindakan boleh diwujudkan, namun yang lebih penting adalah pelaksanaan oleh individu-individu yang berada di dalam sistem tersebut. Hal ini kerana kelompong akan sentiasa wujud sekiranya pemantauan dan pelaksanaan hukuman yang ketat diabaikan.